Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera ya, mudah-mudahan. Amin. Minggu depan kita dah nak start sekolah ya. Minta semua kekal sihat. Jaga kesihatannya supaya kita dapat kembali ke sekolah semula ya. Okey, baik. Untuk subjek pendidikan Islam tahun 4 untuk minggu ini. Minggu ini iaitu minggu yang ke-6. Tajuk untuk minggu ni masih lagi dalam bab ibadah. Dan juga masih lagi mengenai tajuk bersuci ya. Okey, baik. Sekejap ya. Okey. Berdasarkan kepada modul yang telah saya berikan untuk minggu yang ke-6 ini, ada dua perkara yang saya nak tekankan kat sini ya. Kita tengok ya. Saya nak tekankan mengenai pembahagian najis. Najis dia ada terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu yang pertama hikmi. Kaf mim ya, hikmi. Yang kedua adalah aini. Ain, ya, nun dan juga ya. Aini. Yang pertama hikmi, yang kedua aini. Apa itu hikmi dan apa itu aini? Nanti saya jelaskan. Hikmi. Kita pergi kepada hikmi dulu. Apa itu najis yang dikategorikan sebagai hikmi? Apa itu hikmi? Hikmi bermaksud najis yang tidak dapat dilihat zatnya. Apa maksudnya tidak dapat dilihat zatnya? Iaitu najis yang kita tak dapat lihat dia punya bentuk fizikalnya, yang kita tak nampak. Contohnya apa? Contohnya kita terpegang anjing ataupun babi ataupun khinzir, kita pegang, kita nampak tak yang bahawasanya tangan kita dah terkena najis? Najis tu kita nampak tak? Tak nampak. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hikmi. Kita tak nampak benda tu macam mana, tapi yang penting kita dah terkena najis. Bila kita terkena najis, jadi kita wajib untuk mensucikannya. Tak boleh biarkan, kita kena sucikan. Kita tak nampak benda tu, tapi kita yakin yang situ ada najis dan kita dah pun terpegang. Nampak? Jelas. Cuma kita tak nampak, cuma tak ada bentuknya pada tangan kita. Itu jelas hikmi. Hikmi benda yang tak nampak. Yang kedua aini. Najis yang dapat dilihat zatnya. Najis yang kita nampak terkena. Contoh ada darah dekat tangan kita. Contoh ada muntah dekat baju kita. Ada muntah dekat kaki kita. Ada air kencing dekat seluar kita. Itu contoh dia. Sesuatu yang kita nampak secara fizikal. Kita nampak kat seluar kita ada setumpuk tai. Itu maksudnya kita nampak secara fizikal. Bila kita nampak secara fizikal, maka itu dikategorikan sebagai najis aini. Tak kira najis hikmi ataupun najis aini, dua-duanya kita wajib untuk mensucikan sekiranya kita yakin memang betul ada. Baik, jelas ya? Dapat faham dah kat situ apa itu hikmi dan juga apa itu aini. Yang kedua adalah mengenai alat bersuci. Alat bersuci sebenarnya ada banyak ya. Nanti kamu rujuk dekat buku teks. Dekat sini saya bagi tahu 3 sahaja. Yang utama, yang biasa kita guna, yang selalu sangat kita guna, iaitu apa? Air mutlak. Air mutlak iaitu air yang belum digunakan. Air mutlak yang biasa kita gunakan untuk membersihkan najis.
Bila kita kencing, kita basuh guna air paip. Bila kita buang air besar, kita basuh guna air paip. Air paip tu maksudnya air mutlak. Itulah air mutlak. Okey, yang kedua batu. Batu ni bila kita guna? Bila kita guna. Batu ni kita guna bila kita tak ada air. Barulah kita guna batu untuk membersihkan najis. Yang kedua daun kering. Daun kering pun dikategorikan sebagai salah satu daripada alat untuk bersuci. Bila tak ada air pun kita guna daun kering. Kita carilah mana-mana daun kering kita jumpa, kita basuh. Bukan basuh, kita kesatkan untuk menghilangkan najis. Boleh pilihlah nak yang mana, nak batu ke daun kering ke, apa-apa yang seangkatan dengannya. Nanti boleh rujuk dekat buku teks, ada senarai-senarai alat-alat untuk bersuci. Okey, jelas ya? Setakat itu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.